telah berjalan dengan baik dan kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada SPR yang telah pun berjaya menguruskan pilihan raya ini dengan begitu sempurnanya. Keduanya, kita ingin menyatakan bahawa rakyat Melaka khususnya pengundi telah pun membuat keputusan dan telah pun memilih adun-adun yang telah pun dicalonkan oleh parti-parti dan keputusannya sudah pun kita ketahui. Jadi pertamanya di peringkat Perikatan Nasional, saya ingin menyatakan rasa syukur kerana kita telah pun berupaya mempertahankan jumlah kursi yang mana kita telah menang dahulu, iaitu bilangannya 2 dengan kemenangan di 2 DUN dalam PRN ini, iaitu di DUN Sungai Udang, Yang Berhormat Dr. Alif yang ada di sebelah kanan saya, dan juga di Bemban iaitu Dr. Yazil. Jadi walaupun begitu, kursi-kursi yang lain yang telah pun kita pertandingkan, saya rasa juga bersyukur kerana boleh dikatakan sebahagian besar daripada jumlah calon kita telah dapat jumlah undi yang menggalakkan hingga jadi pencabar yang agak begitu besar juga kepada parti yang lain, di mana saya boleh menyatakan majoriti kalah kita, sebahagian besarnya bawah 1,000, ada juga yang hanya untuk 100 lebih ataupun 300 saja. Yang ini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional sudah membuat satu inroad di negeri Melaka ini. Sudah ada angin perubahan, tetapi nyata belum begitu kuat hingga berupaya kita mendapat bilangan yang lebih besar untuk membentuk kerajaan. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang ada di negeri Melaka yang telah memberikan sokongan pada semua calon-calon kita, dan juga nak mengucapkan setinggi tahniah kepada Barisan Nasional yang telah pun berupaya untuk membentuk kerajaan di negeri Melaka, dan saya berharap kerajaan BN yang terbentuk nanti akan dapat menunaikan segala apa yang telah pun dijanjikan kepada rakyat negeri Melaka sebagaimana yang terkandung di dalam manifestonya. Kita akan membuat kajian yang agak mendalam kerana inilah buat pertama kali PN sebagai satu gabungan parti Bersatu, PAS dan juga Gerakan bekerja sebagai satu tim yang boleh dikatakan mantap. Tetapi apapun dengan keputusan ini, kita akan buat satu kajian yang agak mendalam terhadap keputusan ini, sama ada dia ada berkaitan dengan jumlah pengundi keluar yang tidak besar ataupun disebabkan oleh jentera ataupun masalah-masalah yang lain. Dan ini tentu akan memberikan kita banyak pengajaran dan juga banyak panduan tentang langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi saya nak menyatakan terima kasih kepada semua pengundi, dan kita harap sokongan yang telah diberikan itu akan teruskan dan mungkin akan lebih baik dalam masa-masa kehadapan. Saya juga nak merakamkan terima kasih kepada semua jentera parti kita yang datang untuk membantu jentera kita di Melaka walaupun dalam situasi SOP yang agak ketat. Itu mungkin satu daripada kekangan kita, tapi apapun kita terimalah. Ini peraturan yang terpaksa kita patuhi dalam masa pilihan raya di peringkat negeri ini. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan di sini. Terima kasih. Ada apa-apa tanyaan? Menteri, adakah keparan
pada pilihan kali ini ada beberapa sedikit tekanan kepada PN, dan sekiranya pilihan ini berlaku dalam masa terdekat, adakah PN bersedia? Ya, kita sebagai sebuah parti gabungan Perikatan Nasional bersedia apa-apa saja kemungkinan ya menghadapi pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri. Itu tidak menjadi satu masalah bagi kita. Sebagai sebuah parti yang sudah terbentuk, yang tujuannya tidak lain untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, menentang segala bentuk salah guna kuasa, rasuah yang berleluasa. Bagi saya ini adalah satu jihad, dan kita mahu supaya pengundi yang ada di negara kita ini memberikan penilaian yang adil terhadap apa yang kita pertaruhkan dalam pilihan raya seperti di Melaka ini. Ya. Satu lagi, Menteri, dengan kemenangan ini, PN sudah pastinya boleh menarik dada. Jadi bagaimana pula agaknya dengan kerjasama di peringkat pusat? Adakah dia akan menjejaskan antara? Ya, kerjasama di pusat telah terjalin sebelum pilihan raya. Tujuan tidak lain ialah untuk kita mewujudkan sedikit sebanyak kerjasama bagi kelangsungan usaha kita di Malaysia ini, supaya tidak terganggu proses membantu rakyat di waktu COVID, bantuan-bantuan yang telah pun dicurahkan waktu saya dulu diteruskan dan sebagainya. Jadi yang itu saya fikir agak kita berikan keutamaan. Apapun pastinya pengalaman yang kita alami di Melaka ini akan kita ambil kira lah dari segi kedudukan kita di masa hadapan. Alright? Jadi kita tadi bukan MPN Jamno dan untuk Menadang ada kita bahawa minta Tansi untuk ubahkan Bersatu dan kembali ke Pangkuan Amu. Terima kasihlah pada Lokman Adam menjadi penasihat saya. Tapi minta maaf kerana kita sudah orang kata berhijrah jauh, dan kita yakin bahawa prinsip dan asas pembentukan bukan saja Bersatu tapi Perikatan Nasional ni tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menawarkan suatu bentuk parti yang mendukung kerajaan yang lebih baik, berpegang pada prinsip-prinsip ketelusan, integriti, menentang rasuah, salah guna kuasa. Itu menjadi dasar perjuangan kita. Apakah saya harus tinggalkan prinsip itu untuk tujuan kembali pada parti asal saya? Tidak sekali-kali. Sebab itu bagi saya, kita sudah berada di sini, kita akan terus beristiqamah, bergabung bersama-sama dan bekerja lebih kuat supaya kita sebenarnya akan menjadi pencabar utama pada Barisan Nasional, supaya rakyat jelata di negara kita mempunyai satu lagi pilihan untuk mereka membuat pertimbangan supaya kita menjadi satu yang boleh menawarkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Jadi itu bagi saya penting, bukan soal peribadi saya ataupun soal apa, kerana kita berpendapat bahawa pembentukan Bersatu dan sekarang ini gabungan dalam Perikatan Nasional ini suatu perkembangan politik yang sehat di bawah sistem demokrasi berparlimen. Ya kan? Alright, thank you. Terima kasih semua.